Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini dalam kuliah online Takmir Terengganu di atas talian. Hadirin dikasihi oleh Allah sekalian, yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadil Ustaz Luqman Ibrahim, Pegawai Takmir Negeri Terengganu, Ustaz Pegawai Takmir Daerah Dungun PPMD, Pengurusi Jabatan Kuasa Masjid Padang Ping, para asatizah, tuan-tuan guru dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini, dan sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedia maklum, pada malam ini bicarakan satu tajuk Sayyidul Ayyam, hulu segala hari. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah sekalian, hari merupakan ketua hulu kepada hari. Jadi tanpa kita sedari, sesungguhnya berlalu sahaja ataupun datangnya hari Jumaat, dan bila datangnya hari Jumaat dia sekadar seperti hari-hari yang lain, kerana hari Jumaat merupakan hari yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama, orang-orang alim, dia sentiasa membuat persiapan sebelum masuknya hari Jumaat. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah dihasil Hujjah Iman Al-Ghazali, bagaimana beliau menyebut adab menyambut Jumaat sebenarnya kita buat persiapan ketika hari Khamis lagi. Di sini betapa besarnya. Sebab itulah kalau kita membicarakan dalam kitab Syafi'i, saya baca pendahuluan di sini, hari yang dibuka, hari yang limpahan keampunan samping taburan mustajab rahmani, arah kewujudan syariat yang tersendiri. Jadi kalau kita lihat dalam muqaddimah ini, dinyatakan kepada kita bahawa hari Jumaat merupakan pintu kerahmatan. Maknanya kita sebut hari terbenamnya matahari pada hari Khamis hari ini, jadi start maghrib masuk hari Jumaat, maka akan dibuka pintu kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya boleh kongsi cerita, kadang-kadang kita lihat lawak ada lawak juga. Ada seorang sahabat saya ni nak menggambarkan betapa dia nak sambung, dia anggap dia buat tanggal Jumaat, hari Isnin malam, hari Selasa malam Jumaat, hari Rabu malam Jumaat, hari Khamis Jumaat. Kita nampak macam orang kata seloroh ataupun gurau, tetapi kalau kita lihat daripada sudut positif, barangkali dia bahawa besar sehingga sabar-sabar untuk menyambut hari Jumaat.
bila masuk saja hari Jumaat, pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menyaksikan pelbagai hakam yang berbeza, dan pastinya amal si abid, yakni menyaksikan tentang hukum hakam yang berbeza. Sebab itulah kalau kita bincang tentang fiqh ada yang berkaitan dengan hari Jumaat, di sana ada hukum hakam yang berkaitan, yang berhubung, pastinya menduga ain bagi orang yang beramal, terutama sekali si abid dan sekalian. Bukan ibadah yang mempunyai pelbagai isu dan masalah yang rencam dan sering berdasarkan perubahan sosial, semuanya merancangkan lagi perbahasan fiqh yang sememangnya sangat luas. Jadi apa yang saya nak kongsi pada malam ini, jadi bicarakan fiqh adalah luas, bukan dia terhenti kepada bab solat Jumaat semata-mata, tetapi sebenarnya apa yang saya nak highlightkan di sini tentang sekalian, dan untuk banyak kelebihan hari Jumaat. Hadir si Ali Allah sekalian, Abdul Hadi, suara putus-putus ustaz ya. Saya telah ejah. Terima kasih. Terima kasih Abdul Hadi. Nas. Suara terputus-putus Syekh. Nordin Muhammad. Tak silap Nordin sahabat saya ketika saya bertugas di Batu Pahat Johor dulu. Kisah sama. Maka parti satu dan sosial pelaksanaan solat Jumaat tanpa mengabaikan keterikatan kepada amalan mazhab. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian, mentakrif ini, maka dalam bab kita menyebut dia ada tiga yang masyhur. Di antaranya yang pertama adalah bila kita menyebut Jumaat ini al-Jumaat, itu dalam mendefinisikan tentang pengertian Jumaat. Al-Jumaat. Dan yang ketiga boleh juga dibaca atas al-Jumaah. Ini dalam kita nak sebut Jumaah, tapi kita sebut ataupun Jumaat. Jumaat. Tak apalah, itu kita sebut tentang definisi. Kerana pada hari baikkan terhimpun Adam alaihissalam di Jumaat. Jadi kita lihat di antara pendapat yang mengatakan bahawa bila sebut al-Jumu'ah, manusia berhimpun pada hari tersebut. Ya, kalau kita lihat ada dalam sembahyang Jumaat melainkan hanyalah hari Jumaat sahaja, kata sekalian. Dan himpun kebaikan, tuan-tuan sekalian. Tujuan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini, yang pertama saya akan pada diri saya, seterusnya sekalian, jangan kita pandang hari Jumaat ni hari biasa saja. Bila besar, tuan-tuan sekalian, InsyaAllah saya bincang, saya akan bawakan dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumaat ini. Pertemuan Adam dan Hawa hari Jumaat, dan pada al-uruf yang keterangan amat nyata dari rahmah yang
hari yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita ada kesempatan dalam waktu yang pada malam ini, yang pertama saya nak nampakkan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian tentang hebatnya hari Jumaat. Itu yang pertama. Apa yang ketiga, apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan pada hari Jumaat? Apakah amalan yang kita lakukan pada hari Jumaat supaya dan kita tidak mengambil manfaat daripada hari Jumaat. Saya sambung balik hari baik-baik, hari yang terbit. Seseorang akan dianugerahkan Subhanahu Wa Taala kepadanya mati syahid kubur. Qal man mulju kutib ajru syahid wa, daripada Iyas bin Bakir, susu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, dicatatkan padanya ganjaran mati syahid, dan dia jadi dalam hadis apa orang yang meninggal pada hari Jumaat akan dicatat padanya ganjaran mati syahid dan dilepaskan daripada fitnah kubur. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian, jadi ini kita daripada sudut selingan sajalah, daripada sudut selingan saya bersahabat, berkawan dengan kawan-kawan saya bertugas di penjara, dan ruang ketika mengajar mereka tentang sekalian, saya difahamkan bahawa kalau Muslim ini dikenali sebagai banduang akhir, BA ya. Kalau tak betul Saja Amran ada di sini, dia boleh tegur saya tak? Dan saya bahawa banduang yang Muslim ataupun banduang akhir digantung ataupun dijatuhkan hukuman mati pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Jadi kalau berdasarkan kepada hadis ini kadang-kadang kita melihat seseorang itu sebenarnya tuan-tuan sekalian pada akhir hayat dia, walaupun ada kemungkinan penjenayah yang mungkin kes berat, sama ada yang terlibat dengan hukuman gantung, antaranya kes bunuh dan seumpamanya, ataupun terlibat dengan dadah. Mereka bukan jenayah, banyak dosa, tapi kita kena ingat, jangan sekali-kali kita barangkali orang yang lebih baik daripada kita. Jadi orang yang Muslim akan digantung pada pagi Jumaat. Andai kata malam itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya difahamkan bahawa mereka yang akan digantung pada iaitu pada hari Khamis malam Jumaat tu, orang yang kuat agama, orang yang ada keinsafan, mereka tak akan tidur kerana pada malam tu dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala di taubat, sembahyang sembahyang malam, mengaji, kerana dia mengetahui malam tu adalah malam terakhir. Dan saya difahamkan juga mereka ini
akan diberi tawaran untuk makan apa nescaya oleh pegawai. Maka pada pagi Jumaat, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala walaupun dia digantung di atas kesalahan jenayah, kalau berdasarkan kepada hadis ini, dia mati pada hari, ganjarannya adalah syahid. Tapi ada di luar penjara, mati hari Jumaat melakukan jenayah, maka masuk penjara, digantung. Jadi prosedur Muslim ini digantung pada hari Jumaat. Jangan ada kita yang bercita-cita nak masuk penjara kerana semata-mata nak mati pada hari Jumaat. Jadi di sini bahawa bagus ada pihak yang berkuasa tu dipilih malam Jumaat, hari Jumaat adalah hari dijatuhkan hukuman gantung kepada tahanan ataupun banduan yang Muslim. Salam dia, maka dia mati syahid dan dilepaskan daripada fitnah. Hadis ali Allah sekalian. Hadis satu Abu qala Nabi alaihi wasallam qala ya wa a'zamuha Allah wa huwa a'zamu min yaumi wa yaumil fitr. Segala hari yang disebut sayyid, yang merupakan tajuk kita pada malam ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan yang lebih hari dan hari daripada hari raya dan hari kita sebut dari sekalian. Maknanya hadis bukan penghulu segala hari, penghulu hari yang mulia, bahkan dia lebih mulia daripada Adha. Jadi hadis menyatakan kepada kita bahawa di samping hari Jumaat inilah penghulu segala hari, lebih mulia Adha. Walau bagaimanapun bila kita cek yang mengatakan tentang kemuliaan hari Jumaat ni lebih mulia daripada Aidil Fitri di Adha, di sana ulama yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang agak lemah, hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun kita bincang juga hadis, kita meraihkan hari sebagai penghulu. Di sana banyak tawaran-tawaran yang Subhanahu wa ta'ala bila hari Jumaat. Dikasihi oleh Allah sekalian, saya nak sebut juga, nak kongsi juga dengan tuan-tuan sekalian antara hadis lain hadis radhiyallahu an, as-salatu kaffaratul lima baik maksud hadis merupakan yakni penghapus dosa di antara kedua lagi mana tidak bukan dosa besar. Dan hadis ini adalah hadis Muslim. Maka dalam hal ini setiap
sekiranya terdapat dosa kecil untuk dihapus, sekiranya terdapat dosa kecil maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Sekiranya dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, perkara tersebut meringankan dosa besar yang dilakukan. Jadi dalam hadis ini, dalam mentafsirkan hadis ini, katakan bahawa dosa kecil boleh dihapuskan. Sekiranya dosa kecil besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Maknanya bila masuknya adalah Jumaat, antara Jumaat kepada Jumaat, dia akan berlaku kafarah, penghapus dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuknya hari Jumaat ini, kita meraihkan hari Jumaat dengan melakukan amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apakah terlihat keistimewaan hari Jumaat? Apakah keistimewaan penghulu hari? Apa yang di antara kelebihan hari yang berkemungkinan tuan-tuan sedia maklum ataupun berkemungkinan kita terlepas pandang. Kelebihan yang adalah di mana ada satu waktu di mana doa kita sangat mustajab. Doa kita sangat mustajab. Dia akan ada waktu saat ataupun satu saat, satu ketika doa kita sangat mustajab dan dikabul Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berhadapan dengan musibah yang melanda seluruh dunia, kadang-kadang kita lihat dalam sekeliling orang yang terdekat dengan kita positif COVID-19, tanpa kita duga, ibu kita, ayah kita, isteri, anak-anak kita dan sekalian, mereka ini positif. Ada di antara bila dia jangkiti sakit, kemudian terus koma. Bagi orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, dia tidak ada tempat bergantung. Bagi kita, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, banyaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di saat kita ada kemungkinan, di saat keluarga kita sakit, kita dalam keadaan kesempitan, kita dapati misalnya keluarga kita positif COVID-19, maka bila kita belajar tentang Sayyidul Ayan fiqh berkaitan dengan Jumaat, ambillah kesempatan, di samping kita minta orang alim doakan kita, minta sembahyang hajat dan seumpamanya, atau sekalian ambil saat ataupun ketika waktu hari Jumaat berdoa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah doa kita akan dikabulkan. Kerana ada hadis yang saya baca maksud di sini, adakah kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Ash'ari, satu yang aku antara duduknya imam misalnya solat didirikan. Jadi ini kita lihat pendapat-pendapat. Jadi ringkas yang sebut di sini, dalam saat ataupun waktu tajam hari Jumaat, maka ulama membahagikan kepada empat bahagian. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa waktu yang pada hari Jumaat, yang pertama adalah waktunya ketika khatib sehingga selesai solat.
Jadi hari Jumaat adanya solat Jumaat. Jadi waktu yang sangat mustajab doa. Waktu yang sangat mustajab doa ketika imam duduk solat Jumaat. Jadi maknanya khutbah hendak dibaca. Bila khatib atau imam ini dia duduk mimbar, maka ketika itu berdoalah kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila khatib, tuan-tuan jangan angkat tangan berdoa, dia akan jadi nampak pelik. Maka ketika itu doa dalam hati, ya Allah ya Tuhan, dengan berkat waktu yang sangat mustajab ini, kau terima ya Allah, kau selamatkanlah anakku, kau selamatkanlah isteriku, isteri kau ada isteri. Jadi kat mana tahu ambil dalam waktu yang sangat mustajab doa ini. Hadis ya, itu pendapat yang pertama. Itu sangat mustajab doa pada hari Jumaat adalah ketika khatib duduk. Jadi bila khatib duduk adalah sangat mustajab. Barangkali ini puang ini tidak hadir, kecuali ada satu masjid ni saudara sekalian, bila saya sembahyang saya dapati ada kaum hawa, kaum wanita. Kalau sekarang kita nak tengok tak banyak dah masjid yang wanita ni hadir Jumaat. Tapi sekalian, wanita ni hadir. Jadi, bila dia hadir ataupun khatib duduk di atas mimbar, terus dia angkat tangan, dia terus dia Allah Ta'ala. Saat hari Jumaat adalah waktunya adalah selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Waktu asar sehingga terbenamnya matahari, sekalian. Jadi lepas kita sebut doa sangat mustajab. Ambil kesempatan tuan sekalian. Jadi bagi perempuan ini walaupun tidak hadir solat Jumaat, maka dia ambil pandangan yang kedua, asar sehingga terbenamnya matahari. Waktu didiri sehinggalah ia selesai. Dia ada pendapat mengatakan bahawa waktu adalah ketika solat selesai. Jadi satu pendapat mengatakan bahawa setiap selepas ketika solat hingga selesai mustajab. Dia pendapat mengatakan bahawa dimulakan solat sehingga selesai Jumaat. Selesainya solat ini adalah waktu yang sangat mustajab doa. Cuma saya di sini tuan-tuan sekalian, di antara mana paling kuat, pendapat yang paling kuat kalau kita lihat di sini adalah yang merupakan waktu doa adalah waktu yang pada hari, tuan-tuan dengar, pada hari Jumaat selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Maknanya dalam empat pendapat ini, pendapat yang kita lihat, pendapat yang kuat, yang sangat kuat, sangat masyhur, ajak doa adalah selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Maka ambillah tuan-tuan sekalian, bila ambil banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, terutama sekali orang yang ditimpa musibah kalau hasil dia waktu asar sehingga terbenamnya matahari, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima kita punya doa ataupun hajat kita. Dan
lakukan pada apa yang perlu kita lakukan, amalan harusnya kita lakukan pada hari Jumaat. Bagi tuan boleh pada kitab Imam Al-Ghazali, dia menyenaraikan adab-adab hari Jumaat ni begitu banyak sekali. Maka saya ringkaskan di sini bahawa pada hari Jumaat disunat mandi hari Jumaat khusus kepada kaum lelaki yang hendak mendirikan solat Jumaat. Ya. Dari segi tuntutan disuruh mandi Jumaat. Lakukan amalan dan pakai yang paling baik ini disebut. Jadi maknanya kita tadi itu selepas dimandi Jumaat, kemudian hendaklah dia ni melakukan amalan-amalan yang lain, bersiwak, gosok gigi, memakai bau dan pakai pakaian baik ke masjid. Dan kalau kita lihat dalam bab yang lain, kebiasaan Nabi pada hari Jumaat, bila dia datang mengerjakan solat Jumaat, dia memakai pakaian yang warna putih, pakai bau-bauan ataupun pakaian yang paling baik. Dia nak kata sekali sebab dan kita akan berhitung untuk mengerjakan solat Jumaat tadi. Sebab itulah kalau saya boleh kongsi tuan-tuan sekalian, masa saya adalah sahabat-sahabat saya ketika saya di Batu Pahat, saya cukup suka tengok tuan-tuan sekalian. Waktu saya tahun 95, tahun 95 dulu saya bertugas di Batu Pahat. Saya suka tengok orang Johor tuan-tuan sekalian, orang Batu Pahat bila sebut mereka ni akan mandi awal, buat persiapan awal, dipakai baju kebiasaan kebanyakannya dia akan yang lama ni mereka akan pakai jubah putih, bukan jubah putih, serban dia gosok. Jadi bila kita tengok seronoknya dalam dia meraih hari Jumaat. Kalau kita lihat di Terengganu ni kurang sikit tuan-tuan sekalian. Di Terengganu dia banyak campur, ada putih, ada purple, ada hijau, ada kuning dan seumpamanya. Tapi tak apalah, sebenarnya apa kongsi dengan tuan-tuan sekalian, sunnah mengerjakan solat Jumaat dia memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang kalau dikemas, kalau gosok, ini merupakan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak alaihi wasallam. Jadi hari Jumaat ni kita disunatkan berselawat kepada Nabi. Disebut di sini bahawa sekurang-kurangnya kita berselawat sebanyak kemampu, selawatlah 1000. Ada orang tanya saya tuan-tuan sekalian, dia kata, Ustaz, kadang-kadang bila kita datang awal solat Jumaat ni, kita tengok kumang apa dia? Sebenarnya kalau kita ni sekalian, kalau kita tak hafal, tak pandai nak mengaji, tak berapa lancar mengaji, kita banyak baca selawat. Dan selawat yang paling mudah, paling ringkas, Allahumma salli ala alihi Muhammad. Banyak baca selawat sekalian. Khatib naik ke mimbar untuk membaca khutbah. Suara putus-putus, SM ataupun saja meja Shima. Sahabat saya di pejabat polis daerah Mersing, SM Shima, dah lama bercita-cita nak balik kampung, nak balik ke negeri Terengganu lah. Jadi hari Jumaat tu ambil kesempatan itu antara asar hingga maghrib, doa. Tak apa, ya Allah ya Tuhanku,
cakap dengan anak, lama dah dapat tukar-tukar lagi. Jadi kau ajak aku, mudah-mudahan aku dapat tukar ke Balai Polis Ajib, niat Ajib. InsyaAllah mudah-mudahan berkat kita beramal pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan kabul kita. Okay, balik ataupun hari disebut di sini di Suratul Kahfi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud dia dari cahaya antara dia dan Kaabah. Dan dua Jumaat, iaitu kelebihan Suratul Kahfi Jumaat. Cuma tempat kita ataupun menjadi kebiasaan kepada kita ini, malam Jumaat ni kita baca surah Yasin. Jadi baca surah Yasin pun tidak menjadi kesalahan daripada langsung kita tak baca apa-apa. Barangkali kalau imam tertukar, jadi malam Jumaat kita baca Suratul Kahfi, rasa hak yang biasa-biasa mari silap-silap balik awal. Buat Suratul Kahfi panjang. Jadi kalau lah tu dia dah menjadi kebiasaan baca surah Yasin, jadi kita pergi kita raih. Jadi ada lagi kesempatan bila malam tu kita balik baca Suratul Kahfi, ataupun sekali-sekala masjid tu nak tukar daripada baca Yasin kepada baca Suratul Kahfi pun boleh, untuk menggalakkan supaya kita ni biasa dengan Suratul Kahfi. Yang mana amalkan membaca surah As-Sajdah Al-Insan, dia membaca surah di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalian membersihkan lelaki amalan lazim pada hari Imam Syafi'i anjur kukur rambut Jumaat. Jadi maknanya di sini pada hari Jumaat bila kita buat benda-benda macam ni, yang seperti potong kuku, potong rambut, buang kumis dan bulu kemaluan, merupakan hari yang digalakkan untuk kita melakukannya. Dan hari Jumaat juga kita disuruh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak lagi kalau saya nak sebut adab-adab pada hari Jumaat. Rasa saya cukuplah sekadar membicarakan tentang Sayyidul Ayam, yakni penghulu segala hari Jumaat ini. Dan ambillah kesempatan dalam keadaan kita membicarakan tentang hari Jumaat ini, mudah-mudahan kita dapat meraihkan kelebihan yang ada pada hari Jumaat, dan kita mengambil bila tibanya hari Jumaat kita melakukan amalan-amalan yang disuruh Nabi alaihi wasallam. Rasa saya secara kesimpulan yang tuan-tuan sekalian, ada soalan tak sini? Ya. Tak ada soalan. Yang ada cuma salam Ustaz, semoga sihat semua. Terima kasih, doakan untuk saya, untuk keluarga saya sekali. Mana tahu dengan apa dia ni, berbetulan dengan pada malam Jumaat ini, mudah-mudahan doa tuan-tuan sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya secara, kalau saya boleh buat satu kesimpulan, hari yang mulia mempunyai banyak keistimewaan, kemuliaan, kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Untuk itu kita sebagai lelaki ataupun wanita perlu berkaitan perkara ini. Ambillah kesempatan bila masuknya hari Jumaat, kita manfaatkan hari Jumaat dengan semaksimal yang mungkin, lakukan amalan-amalan soleh,
khususnya amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita bincang sebentar tadi. Jadi saya rasa sekadar sebelum kita tutup program kita pada malam ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat malam Jumaat ini Allah kabulkan doa ataupun permintaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan malam dan hari Jumaat ini, Allah akan keampunan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil kami ya Allah, dosa-dosa yang sengaja kami lakukan semenjak kecil sehingga dewasa. Rahman, rahmatilah hidup kami ya Allah, kami panjangkanlah umur kami dan redha-Mu ya wahai Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan iman, iri perjalanan hidup kami ini dengan iman. Selamatkanlah kami di alam kubur nanti dengan iman dan dengan mengerjakan dengan amalan-amalan soleh sebagai peneman kami. Ya Allah, dengan berkat penghujung hari itu hari Jumaat, pada malam ini Engkau pandang dengan rahmat-Mu sebesar ya Allah, seburuk ya Allah, dan sekejap sebanyak mana pun kemarahan-Mu ya Allah, Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya. Jadikanlah kami hamba-Mu yang tabah dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka ini masih hidup meninggal dunia. Selamatkan anak kami ya Allah, selamatkanlah sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran daripada ditimpa bala bencana yang sedang melanda di negara kami, COVID-19. Ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami Engkau sembuh, jika ada keluarga Engkau berilah jalan keluar kepada mereka, jika ada di kalangan kami yang sempit rezeki, bahkanlah rezeki dengan kami dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampun kami dosa-dosa kedua ibu bapa kami muslimin, sama ada yang masih hidup meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar ini sahaja perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Saya mohon kemaafan jika ada terkurang. Saya lihat tadi ada masalah suara sikit. Saya mohon maaf banyak-banyak di atas kekurangan kekhilafan. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.